Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuha Najiha binti Hamidin, nombor metrik 261944. Hari ini saya akan menceritakan tentang pembelian atas talian sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Okey, semua sedia maklum bahawa semasa kerajaan mengumumkan tempoh kawalan pergerakan ini, ramai di antara kita telah melakukan panic buying dengan berpusu-pusu ke pasaraya untuk membeli barang keperluan harian. Keadaan ini akan meningkatkan lagi peratusan jangkitan penyakit COVID-19 ini dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, rakyat Malaysia perlulah bijak untuk melakukan juga pembelian atas talian sebagai inisiatif untuk mengurangkan risiko jangkitan. Dan rakyat Malaysia juga boleh kekal berada di rumah tanpa perlu untuk bersesak-sesak membeli barang keperluan harian. Pembelian atas talian ini bermaksud proses yang pengguna lakukan untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam talian ataupun dalam menggunakan peranti elektronik. Okay, bagi mengurangkan pendedahan terhadap risiko jangkitan COVID di luar rumah, ramai di antara kita yang menggunakan platform beli barang secara online sebagai pilihan utama. Kerajaan juga lebih menggalakkan kita untuk membeli barang secara atas talian pada saat ini supaya tidak berlaku kesesakan di pasaraya ataupun dapat mengurangkan interaksi antara satu sama lain. Okay, pelbagai platform yang digunakan untuk membeli belah secara atas talian seperti Shopee, Lazada, Mudah.my yang merupakan platform yang popular pada masa ini di Malaysia. Okay, rakyat boleh memilih platform yang ingin digunakan untuk membeli keperluan yang diingini untuk kehidupan seharian. Okay, walaupun kita bebas untuk membeli apa saja barang yang keperluan yang kita inginkan, tapi adakah lebih baik untuk kita memikirkan bagaimanakah cara untuk kita mengelakkan COVID ini daripada dijangkiti oleh orang lain juga. Walaupun kita berada di rumah, kita tetap mampu untuk menjaga individu di lain juga, iaitu dengan meringankan beban pekerja platform daripada berinteraksi dengan orang lain demi memenuhi pesanan yang anda lakukan. Okay, iaitu oleh sebab itu anda perlu bijak untuk membezakan antara barang keperluan ataupun kehendak yang patut diutamakan sebelum membuat pembelian. Okay, di saat anda memikirkan sama ada anda boleh dijangkiti COVID melalui barang online ataupun tidak, sebenarnya pekerja platform ini lebih terdedah untuk dijangkiti COVID berbanding anda sahaja yang hanya tinggal berada di rumah sahaja. Okay, bagi mengurangkan beban tugas yang dipikul oleh pekerja-pekerja gudang, anda perlulah mengurangkan sebarang pembelian yang tidak patut dibeli pada masa sekarang. Caranya adalah beli apa yang diperlukan sahaja, ataupun jika sukar anda perlu tanya pada diri anda apa yang patut dibeli ataupun apa yang tidak patut dibeli. Sebagai contoh, mengapa saya perlukan barang ini? Di manakah saya patut membelinya? Adakah syarikat penjual mengambil langkah keselamatan yang kuat
untuk menangani daripada dijangkiti COVID, dan bolehkah saya menangguhkan pembelian barang ini terlebih dahulu? Tidak dinafikan juga pergantungan orang ramai terhadap pembelian secara atas talian ini menyebabkan ada berlaku sesetengah pihak yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan dengan mudah. Bukan sahaja mereka menjual barang dengan lebih mahal, malah ada yang sanggup menipu pembeli. Sebagai contoh, penipuan face mask juga meningkat kerana penjual mengambil kesempatan dengan meningkatkan harga jualan melebihi harga yang sepatutnya. Kerana hal ini dikatakan demikian kerana pada masa ini keperluan orang ramai adalah lebih kepada face mask dan hand sanitizer. Sebagai langkah pencegahan yang boleh kita lakukan adalah jangan menyebarkan maklumat peribadi kepada individu yang tidak dikenali ataupun iklan yang dipaparkan di laman sosial. Seterusnya ialah elakkan berurusan dengan laman web yang mencurigakan dan jangan mudah terpedaya tawaran yang menarik, murah tanpa melihat secara fizikal. Dan akhir sekali adalah membuat semakan terperinci tentang syarikat yang menawarkan barangan yang dijual sebelum membuat pembayaran. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Stay safe, jangan keluar rumah tanpa ada urusan yang penting, amalkan penjarakan sosial, kerap mencuci tangan dan patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.